Selamat sejahtera kepada semua. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan bagaimana laman web yang dibina dapat digunakan oleh kumpulan kami dalam proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan model reka bentuk pengajaran Azure bagi tugasan 3 EDUP 3053 Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Nama ahli kumpulan ialah Snega Anak Perempuan Gopi, Tineshwari Anak Perempuan Sandana Kumar dan saya Vishwaini Anak Perempuan Sanggaran. Model Azure merupakan model reka bentuk pengajaran berasaskan bilik darjah serta model ini membolehkan guru mencapai objektif pembelajaran yang dihasratkan. Dalam model ini, terdapat 6 langkah yang dapat diaplikasikan dalam merancang pengajaran. Pertamanya adalah A. A adalah untuk analisis pelajar. S pertama adalah nyatakan objektif pembelajaran dan S kedua adalah pilih kaedah, media dan bahan. Seterusnya, U adalah gunakan media dan bahan. R untuk penglibatan pelajar dalam pembelajaran dan akhirnya E untuk penilaian atau sema semula bahan. Bagi melaksanakan tugasan EDUP 3053, kami telah membina satu laman web dengan menggunakan aplikasi Google Sites yang bertajuk Seyul dan Mulyani dan subtajuknya adalah Kondravendan bagi subjek Bahasa Tamil tahun 1. Pertamanya adalah Analyze Learners. Model Azure bermula dengan analisis pelajar. Bagi langkah pertama ini, kami telah mengambil kira kesemua ciri-ciri umum murid, pengetahuan sedia ada dan gaya pembelajaran murid-murid. Antara ciri-ciri umum murid termasuklah pengguna sasaran, umur, tahap pembelajaran dan lokasi. Pengguna sasarannya ialah murid tahun 1 sebanyak 30 orang murid yang berumur 7 tahun. Tahap murid adalah murid-murid menghadapi kesukaran dalam menghafal Kondravendan dan memahami maksudnya. Lokasi rumah murid-murid adalah di luar bandar. Seterusnya adalah gaya pembelajaran murid. Sebilangan besar murid mempunyai gaya pembelajaran visual. Pengetahuan sedia ada pula adalah murid-murid tidak pernah mempelajari Kondravendan sebelum ini. Maklumat yang dinyatakan di atas boleh dijadikan asas dalam pemilihan media. Kita perlu mengenal pasti ciri-ciri pelajar kita sendiri. Contohnya, kami tidak menggunakan nota-nota yang banyak dan lebih menyediakan gambar rajah dan video kerana sebilangan besar murid mempunyai gaya pembelajaran visual. Keduanya adalah state objective. Pernyataan objektif atau hasil pembelajaran adalah penting sebagai hala tuju pengajaran dan pembelajaran. Objektif pembelajaran ini terbahagi kepada dua, iaitu kognitif dan efektif. Kognitif berkaitan dengan proses memperoleh pengetahuan, manakala efektif berkaitan dengan perasaan dan emosi. Objektif pembelajaran dari segi kognitif adalah pada akhir pembelajaran, murid dapat memilih Kondravendan dan memahami maksudnya. Dari segi efektif pula, murid-murid dapat melibatkan diri dalam mengakses kandungan laman web Kondravendan, memberikan komitmen yang tinggi dalam menjalani ujian pra dan ujian pasca dan murid-murid berasa seronok sepanjang menggunakan laman web ini. Seterusnya, S yang kedua adalah Select Method, Media dan Materials. Bagi langkah yang ketiga ini, kita mesti memilih kaedah, media dan bahan yang bersesuaian dengan topik Kondravendan. Langkah pertama adalah kami memastikan kaedah atau teknik yang digunakan mesti bersesuaian dengan ciri-ciri murid tahun 1, pengetahuan sedia ada, gaya pembelajaran
serta objektif pembelajaran yang sesuai. Kedua pula, kami juga telah melihat format media yang digunakan adalah bersesuaian seperti grafik, animasi, audio serta video interaktif ikut tahap murid tahun 1. Ketiga, kami juga mengambil kira kumpulan murid, keupayaan, objektif serta maklum balas dalam memilih format media yang bersesuaian. Langkah yang keempat pula, perlu memilih, mengubah slide atau menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran serta sesuai di mana bahan sumber adalah merujuk kepada isi murid yang difokuskan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Baik, bagi kaedah yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran ini adalah terdapat 3 kaedah yang digunakan, iaitu kaedah perbincangan, kaedah berpusatkan bahan dan juga kaedah berpusatkan murid. Bagi media yang digunakan adalah seperti komputer riba, Google Sites bagi tajuk Contrivenden, pembesar suara, LCD projector, aktiviti berasaskan teknologi maklumat komunikasi seperti word wall, puzzle dan quiz. Bahan yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran adalah seperti media 2D iaitu grafik dan tablet pendidikan, media 3D iaitu audio dan video, buku teks Bahasa Tamil tahun 1 dan juga DSKP Bahasa Tamil tahun 1. Seterusnya adalah U, iaitu Utilize Media dan Materials. Penggunaan media dan bahan dalam pengajaran merupakan fasa yang cukup penting. Jika media yang direka gagal digunakan dengan baik, impaknya negatif terhadap persembahan. Media yang digunakan seperti teks, animasi, grafik, video dan audio perlulah dirancang dengan betul-betul supaya laman web yang direka ini bersesuaian dengan kehendak murid dan isi kandungan pelajaran yang dipersembahkan. Media yang digunakan seharusnya memberi kesan yang positif terhadap motivasi serta minat para murid dan kesesuaian kepada persembahan. Baik, dari segi media dan bahan yang digunakan, pertama, media 2D seperti grafik bagi topik Contrivenden digunakan bagi memberi kefahaman yang lebih mendalam dan ia dapat diperhatikan dalam Google Sites ini. Tambahan, media 3D seperti video penerangan topik Contrivenden tahun 1 digunakan dalam set induksi bagi menarik perhatian dan minat para murid dan juga audio pula diselitkan pada setiap page Google Sites supaya dapat membantu murid-murid yang tidak erti membaca perkataan bahasa Tamil dengan betul. Gambar-gambar di bawah yang saya letakkan ini menunjukkan apa yang saya selitkan dalam Google Sites yang kita reka. Yang gambar pertama ini menunjukkan audio yang kita selitkan. Gambar kedua merupakan video yang kita ambil dari YouTube. Dan gambar ketiga merupakan grafik yang berkaitan dengan tajuk Contrivenden. Seterusnya, video akan ditayangkan ke skrin dengan bantuan LCD serta pembesar suara supaya memastikan para murid mendengar audio dan video dengan lebih jelas. Komputer riba pula digunakan untuk tayangkan Google Sites yang kita sediakan agar dapat menambah pemahaman para murid tahun 1. Tablet pendidikan pula digunakan ketika murid menjawab soalan ujian pra dan ujian pasca melalui Google Form yang kita sediakan. Aktiviti berasaskan teknologi seperti word wall, puzzle digunakan sebagai latihan tambahan supaya murid-murid dapat memahami topik Contrivenden dengan lebih mendalam. Akhir sekali, buku teks juga pula digunakan sebagai rujukan dan panduan lebihan dalam pembelajaran dan pengajaran. Langkah seterusnya ialah require learner participation iaitu melibatkan murid dalam proses pembelajaran. Penggunaan laman web untuk PDP akan menggalakkan murid untuk terlibat secara aktif. Sekarang saya akan menerangkan cara menggunakan laman web ini dengan terperinci. Pada set induksi, pelajar akan melihat gambar-gambar berkaitan dengan Contrivenden.
Seperti yang kita semua tahu, pelajar tahun 1 akan mempelajari 7 frasa kontrabenden seperti yang ditetapkan dalam DSKP. Langkah kedua, pelajar akan melihat gambar-gambar yang berkaitan dengan penulis kontrabenden iaitu aware. Murid tahun 1 juga akan membuat puzzle yang mempunyai gambar penulis kontrabenden. Dengan membuat puzzle, pelajar akan berasa seronok dan mereka akan terlibat secara aktif. Langkah ketiga, pelajar akan membaca kontrabenden dan maksudnya. Pada langkah keempat, pelajar akan menonton video mengenai cara menyebut kontrabenden. Mungkin terdapat pelajar yang tidak mengetahui cara untuk menyebut frasa kontrabenden itu. Jadi saya menyediakan video cara menyebut kontrabenden. Langkah kelima, pelajar akan menonton video pembelajaran yang berunsur kartun. Kartun itu menyampaikan maksud kontrabenden melalui teknik cerita. Pada langkah keenam, pelajar akan membuat latihan pemahaman berdasarkan video pembelajaran menggunakan aplikasi Book Widgets. Soalan-soalan harus dikemukakan untuk menguji kefahaman murid tentang video pembelajaran yang mereka tonton. Langkah ketujuh, saya menyediakan 2 kuis menggunakan aplikasi WordWall. Melalui kuis ini, murid dapat menganalisis kefahaman diri sendiri setelah tamat menjawab soalan. Kuis WordWall juga membantu murid-murid yang berada di tahap yang berbeza untuk mencapai matlamat utama pelajaran yang sama. Pada akhir pembelajaran, guru akan merumuskan hasil pembelajaran kontrabenden. Langkah terakhir ialah evaluate and revise, iaitu menilai dan menyimak semula. Tahap ini adalah penting untuk melihat keberkesanan proses PDP yang dijalankan. Antara aspek yang penting yang perlu diterapkan dalam penilaian ialah kita haruslah memastikan adakah objektif tercapai. Kedua, adakah laman web yang digunakan membantu proses PDP. Untuk menilai pencapaian murid, murid diberikan 2 jenis kuis berkaitan topik yang dipelajari menggunakan aplikasi WordWall untuk menguji kefahaman murid. Kuis pertama ialah pelajar harus memilih frasa kontrabenden yang betul berdasarkan pernyataan yang diberikan. Dalam kuis kedua, pelajar harus memadankan frasa kontrabenden di sebelah maksudnya. Pada tahap ini juga saya menilai dan menyimak keberkesanan media, iaitu dengan memberi ujian sumatif iaitu ujian pra dan pasca. Murid ditadbir secara ujian dalam Google Form dengan membuat 10 soalan objektif. Murid menjalani ujian pra selama 20 minit. Selepas itu, murid menggunakan perisian pembelajaran multimedia interaktif iaitu laman web kontrabenden dengan bantuan fasilitator yang dilantik selama 60 minit. Kemudian, murid menjalani ujian pasca selama 20 minit. Jawapan ujian pra dan ujian pasca disemak dan markah direkod. Akhirnya, keputusan markah dianalisis untuk menentukan keberkesanan perisian. Sekian, terima kasih.